Hai. Assalamualaikum Malaysia dan seantero dunia. Bersama dengan saya Cik Hana dalam Grooming Today. Nikmati detik berharga Grooming. Hai, selamat hari Isnin. Hai Mamis. Okey, rasanya baru minggu lepas kita buat resepi Awesome Baby kan. Hari ni dah masuk hari yang baru, minggu yang baru, semangat yang baru. Hai Mamis yang baru masuk. Okey, Mamis yang baru masuk, jangan lupa like, komen dan juga share live kita pada hari ini. Okey. So, mana Mamis yang working from home, okey, yang mana yang kena pergi ke office, jangan lupa penjarakan sosial dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Hai Mamis yang dekat IG, Ita Makno. Hai Fazlinahan. Hai Mamis. Okey. So Mamis yang mana dekat rumah tengah buat apa tu? Baru lepas kemas-kemas ke? Baru nak rehat ke? Boleh share komen kat bawah. Kita sembang-sembang santai je hari ni. Okey. Kejap ya. Hai Mami Syazwani Nasir. Hai. Okey, tajuk kita hari ini. Hai Aisyah. Hai Cik Aisyah. Hai. Okey, Mamis, Grooming Today kita pada hari ini tajuk apa agaknya? Kalau minggu lepas kita bersembang tentang overweight kan? Kita share tentang punca baby overweight kan, macam mana solusi dia kat situ. Okey, mesti Mamis ada dapat sedikit kira macam input lah, kita share dengan Mamis kan. Minggu ni tentang apa pula? Farah Halani. Hai Mamis. Okey, Amara Food. Hai. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah anak kurang zat makanan. Bila bercakap tentang kurang zat makanan ni, skop dia meluas. Okey, skop dia secara meluas. Dari segi apa, zat makanan yang macam mana kan, kita nak tahu yang tu. So hari ni kita share secara general dulu. Secara general, zat makanan apa yang diperlukan untuk anak-anak. Okey, kita tengok dulu statistik. Okey. Hai Lula Baby Food ke Instagram. Hai Finas Syafinas. Hai. Okey. So Mamis, kita masuk tajuk kita pada hari ini, anak kurang zat makanan. Okey, kalau kita tengok sebelum ni, pada tahun 1989 kalau tak silap Cik Hana, okey, ada program pemulihan kanak-kanak kurang zat makanan, PPKZM, dilancarkan oleh kerajaan. Okey, itu program yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan status pemakanan kanak-kanak yang berusia 6 bulan sehingga 6 tahun yang ke bawah. Okey, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk mereka mencapai berat badan yang ideal, berat badan yang memuaskan dalam kalangan kanak-kanak. Okey. So itu program yang dilaksanakan. Dia bermula pada tahun 1989. Time tu Cik Hana pun tak lahir lagi time tu. Dah ada program yang macam ni. Sebab apa? Bila bercakap tentang zat makanan ni, dia merupakan satu topik, satu perkara yang serius yang berlaku dalam kanak-kanak di Malaysia. Dengar pun dah serius kan? Okey. Jadi kita nak tahulah pemakanan yang baik ni diperlukan sebab dia berupaya untuk mengekalkan mental dan fizikal yang mendorong kepada perkembangan otak, tubuh badan yang sihat, otak bayi dan juga tubuh badan tumbuh besaran seawal dalam kandungan lagi. Sebab tu okey, zat yang mencukupi sangat penting untuk pembesaran bayi. Okey. So perkara wajib, dia merupakan perkara wajib bagi setiap keluarga untuk memberi orang cakap suapan gizi yang seimbang
untuk anak-anak dalam kuantiti yang tepat. Dalam kuantiti yang tepat supaya mereka membesar dengan sempurna. Itu pentingnya zat makanan untuk bayi ni. Untuk bayi, untuk kanak-kanak, even kita yang dewasa sekalipun. Okey, jadi kita nak tahu juga. Okey, faktor. Faktor apa yang mendorong kepada kekurangan zat makanan ni kan? Setiap yang berlaku, setiap masalah yang berlaku tu mesti ada faktor di sebalik tu kan? Mana anak mamis yang mengalami perkara yang sama, mamis boleh komen je kat bawah, boleh share je dengan kita dekat bawah. Macam mana mamis selesaikan masalah tu, ataupun mamis boleh share je dengan kita dekat komen bawah. Okay? Okay. So sekarang kita nak tahu faktor. Faktor ataupun punca yang menyebabkan kurang zat makanan ni. Okay, kita ambil beberapa je. Okay, yang pertama faktor kekurangan zat makanan dalam kandungan bayi ni adalah pengambilan makanan yang tidak mencukupi. Pengambilan makanan seimbang yang tidak mencukupi. Terlebih pun tak boleh, terkurang pun tak boleh. Dia mendatangkan masalah guys tu. So pengambilan makanan yang tidak mencukupi ni, dia mendorong kepada pengurangan zat makanan dalam kalangan kanak-kanak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, penyerapan yang tidak baik. Penyerapan dari segi apa? Macam mana? Kita akan tengok lepas ni pula. Kita akan share pula lepas ni. Penyerapan yang tidak baik ni dia berkaitan dengan usus lah. Usus bayi. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan nutrien yang tidak baik. Okay, nutrien yang tidak baik oleh badan. Dan seterusnya jangkitan kuman. Ini merupakan 4 faktor yang mendorong kepada pengurangan zat makanan dalam kalangan kanak-kanak. Okey, so itu pengurangan, itu dari segi faktor. So kita nak tahu zat-zat, 4 zat makanan, 4 kekurangan zat makanan yang dialami oleh kanak-kanak, oleh bayi sendiri. Okey, kalau tadi faktor, yang ni dia punya zat pula. Dari zat yang macam mana kita nak tahu kan? Okey, hai Mami Sida, Elina, hai. Okey, so 4 zat ni penting. Ini 4 zat yang penting yang perlu ada dalam badan bayi, kanak-kanak, even kita sendiri orang yang dewasa. Yang pertama adalah zat besi. Bercakap pasal zat besi, kita semua pernah dengar pasal zat besi kan? Sebab apa? Dia sangat penting, dia mempunyai fungsi yang pelbagai yang diperlukan oleh badan kita. Itu zat besi. Zat besi ni dia merupakan sebahagian daripada hemoglobin. Okey, protein yang membawa oksigen ke paru-paru, okey, ke seluruh badan dan membantu otot untuk menyimpan dan juga menggunakan oksigen. Itu zat besi. Jadi ada kajian mendapati 50% kanak-kanak prasekolah dan ibu mengandung, okey, mengalami pengurangan zat besi. Okey. Zat besi macam kita tahu tadi, dia sangat penting, sangat, okey, orang cakap signifikan untuk fungsi badan kita kan. So bayi yang minum susu lembu sebelum usia 1 tahun juga cenderung untuk mengalami masalah kurang zat makanan. Okey, bayi yang minum susu lembu yang sebelum berusia 1 tahun, bayi yang menyusu dan lain-lain. Okey, selain itu, bayi yang mempunyai masalah kesihatan, bayi yang mempunyai masalah kesihatan juga cenderung untuk kekurangan zat makanan. Masalah kesihatan yang macam mana? Seperti jangkitan kuman, penyakit kronik, sebab mereka selain itu rejim pemakanan yang ketat. Okey, itu memang faktor yang mendoronglah mereka untuk kekurangan zat makanan. Okey. Zat besi ni, kalau kita nak tahu sumber utama zat besi, antara
sumber yang kaya dengan zat besi adalah seperti daging merah, ayam, itu merupakan sumber ataupun makanan yang kaya dengan zat besi. Okey, itu yang pertama, pengurangan zat besi dan juga kesan dia kan. Yang kedua adalah vitamin D. Okey, vitamin D ni dia merupakan vitamin larut lemak. Okey, vitamin larut lemak yang penting untuk penyerapan kalsium. Okey, untuk penyerapan kalsium. Tadi macam kita cakap faktor yang menurun kepada pengurangan zat makanan ni adalah disebabkan penyerapan yang tidak baik. Ni adalah vitamin D ni adalah penting. Sebab tu vitamin D penting sebab dia merupakan vitamin larut lemak yang penting untuk penyerapan kalsium. Itu link antara dua benda ni. Okey, so vitamin ni diperlukan untuk apa? Untuk pertumbuhan tulang yang sihat, tulang yang optimum dan mencegah penyakit riket dan tulang lembut ataupun bahasa saintifik dia osteomalacia. Okey. So kiranya dia menjaga dari segi pertumbuhan tulang dan juga mencegah penyakit seperti riket dan tulang lembut. Okey, so sumber yang kaya dengan vitamin D adalah seperti kuning telur. Okey, yang kedua, homemade baby food Johor. Hai. Okey, dekat IG hai. Hai Mamis Emma, hai. Okey, yang ketiga adalah kurang zinc. Kekurangan zinc. Okey, zinc ni macam mana? Zinc ni merupakan mineral yang penting. Okey, mineral yang penting untuk pertumbuhan, untuk pencernaan, untuk perkembangan hormon jantina dan juga imuniti yang kuat. Dia ada pelbagai fungsi ya. Zinc ni dia mempunyai pelbagai fungsi. Dia merupakan mineral yang penting untuk apa? Untuk pencernaan, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan hormon jantina dan juga imuniti yang baik, yang kuat. Okey. So bila bayi, bila kanak-kanak, bila kita sendiri kekurangan zinc dalam badan, dia boleh menyebabkan dia boleh menyebabkan kesan negatif kepada rambut, kepada kuku, kulit, dan juga fungsi kognitif dan ketinggian. Okey. So macam bila kita perasan kenapa kenapa bayi ni, kenapa kanak-kanak ni macam pembesaran dia terbantut, dan kita tengok macam bila kita bawa dia check ketinggian dia, kenapa ketinggian dia macam terbantut. So dia merupakan salah satu faktor yang disebabkan oleh kekurangan zinc dalam badan. Itu dia punya kira orang kata link dia lah antara dua tu. Okay, yang terakhir ialah kekurangan kalsium. Okey, kalsium ni merupakan penyebab utama masalah perkembangan kanak-kanak, terutamanya masalah gigi dan tulang. Kita selalu tengok iklan kan, kalsium untuk kuatkan gigi, untuk kuatkan tulang dan sebagainya. Okey, ini dia merupakan penyebab utama. Kalau kita kekurangan kalsium, ia merupakan penyebab utama masalah perkembangan. Selain itu, dia juga memberi kesan yang negatif. Okey, memberi kesan kepada fungsi otot, kepada jantung, kepada pembekuan darah. Pembekuan darah dalam badan. Okey, fungsi enzim dan juga penghantaran mesej sistem saraf. Kalau kita tengok di setiap zat-zat yang saya sebut tadi, dia mempunyai fungsi yang tersendiri, sama ada dari segi kognitif, dari segi tulang, dari segi jantung, okey, sistem darah dalam badan, apa lagi, oksigen. Dia mempunyai kriteria dan ciri-ciri yang sendiri yang penting dan perlu oleh badan kita. Sebab tu kalau kita tengok definisi kurang zat makanan ni, definisi dia adalah 3 faktor ni, iaitu kurang berat badan, terbantut dan juga susut.
Kurang berat badan dengan susut ada perbezaan kan. Susut kita boleh nampak yang berat badan dia susut. Kurang berat badan dia macam turun sikit-sikit kan. Kalau susut ni memang kita boleh nampak ketara dari segi luaran dia. Itu definisi kurang zat makanan. So bila bayi sendiri, okey, tambahan bayi yang 6 bulan, 6 bulan dia baru nak start makanan apa semua tu, kita kena bagi dalam kuantiti yang tepat, kuantiti yang ditetapkan supaya tak terlebih dan tak terkurang. Okay, kita selalu macam kita ada dengar lah kira macam faktor yang menyebabkan kurang zat makanan ni. Bila cakap pasal kurang zat makanan ni, mesti disebabkan oleh kemiskinan ataupun taraf kehidupan yang rendah. Mesti akan ada terfikir, akan terlintas dalam fikiran kan. Tapi sebenarnya kalaupun dia daripada golongan ataupun daripada golongan yang miskin tegar ataupun kurang pendapatan, tapi kalau mereka mengamalkan amalan pemakanan sihat seperti dalam satu hidangan tu, mereka ada protein yang cukup, karbohidrat, protein, karbohidrat, sayur-sayuran yang cukup dalam satu set hidangan, maka dia tak menjadi masalah kat situ. Sebab ada satu kajian ni, dia mengatakan kita perlu faham konsep makanan sihat ni tak semesti makanan yang halal. Dah merepek ni. Konsep makanan sihat tak semesti mahal. Kita mesti kena cari yang halal kan. Konsep dia sendiri, makanan yang sihat tak semestinya mahal. Asalkan kita dalam satu saiz hidangan kita tu mencukupi dari segi nutrisi dan zat yang diperlukan. Okay, so mamis, kita dah bersembang tadi tentang faktor, tentang zat-zat yang diperlukan oleh badan bayi, kanak-kanak, ibu yang mengandung, kita sendiri. Mamis ada soalan tak? Ada apa tak yang nak share dengan kita? Anak mamis pernah tak mengalami salah satu simptom daripada kekurangan zat makanan ni, yang 3 tu, kurang berat badan, terbantut dan juga susut? Kalau ada, mamis boleh komen je dekat bawah, boleh share je dengan kita. Sebab kekurangan zat makanan dia nampak je macam tak apa tu, dia proses dia membesar, tapi sebenarnya dia ada side effect yang sangat serius kalau kita tak take note daripada awal, daripada dalam kandungan sampai dia lahir. So mamis, hai mamis yang dekat IG, mamis yang mana join live kita hari ni, jangan lupa like, komen dengan share. Boleh je komen kat bawah ni kalau mamis nak share dengan kita tentang anak mamis kalau yang pernah mengalami masalah kurang zat badan ni. Masalah kurang zat makanan dalam badan. Okay, so hari ni kita bersembang tentang faktor je, tentang zat-zat yang diperlukan oleh badan. Besok kita nak bersembang tentang apa pula, mungkin lebih detail dari segi pemakanan, lifestyle dan sebagainya. Hari ni kita macam bagi secara general dulu. Okay, mamis yang dekat IG, mamis yang dekat IG ada komen tak? Hai mamis yang baru masuk. Okay, so mamis, kalau tak ada soalan, kita jumpa untuk live kita esok. Okay, yang mana mamis yang tak sempat nak join kita punya live daripada awal, jangan risau, nanti kita akan post dekat IGTV, mamis boleh tengok balik. Okay, so sampai sini dulu kita punya live. Kita jumpa untuk live esok. Okay, bye, Assalamualaikum.